Memang dia tengah in lagi bola kan dengan JDT kan. Busy kan? Tengah Memang dia busy. fokus kat bola kan? Apa benda ni bro? Pisang goreng je. Takkan nak harga sampai RM11. Cheese dia tu ada sedikit campuran barang-barang yang orang cakap macam mana? Bukan telat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Hari ini special, kita bawa korang jalan-jalan. Kita berada di Alam Impian, satu kafe yang wow, kita masuk je dia ada bau satu aroma goreng pisang yang menyelerakan. Suasana dia pun nyaman je, rasa nak makan banyak. Kita berada di kafe Gorpis Alam Impian. Alam Impian. So kita bersama dengan saudara Eddie Wazir. Ya, saya. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Senang panggil apa? Eddie? Panggil Eddie lah. Wow. Aur baik Aur, bagai Aur dengan Eddie. Peribahasa baru. Alright, so kita nak bagi tahu sebenarnya hari ini kita buat podcast yang santai-santai lah. Bukan sepanjang masa kita nak cerita sukan je, tapi selit-selit jugalah. Alright, siapa yang tak pernah kenal Gorpis kan? Biasa nampak lah kalau sekitar Lembah Kelang ni, dia tahulah kedai ni macam mana, kafe dia macam mana. So kita nak tahu juga latar belakangnya, sejarahnya macam mana. Mungkin secara ringkas, Eddie ceritakan dulu, kenalkan diri Eddie dan apa peranan dalam Gorpis ni. Okey, nama macam awak cakap tadi lah, nama panggilan Eddie. Umur nak kena beritahu Kalau rahsia tak apa. Okey, kita relax dulu. Saya kena bagi tahu juga. So saya selaku boleh kata founder lah. Dengan kami start bisnes ni dengan adik lah, adik lelaki saya tu. So kita orang start 2014 Disember. 10 tahun. 11 So tahun. genap tahun ni 2024. Genap 10 tahun. Wow. Disember 2024 ni genap 10 tahun. Naik turun berniaga pisang goreng cheese ni. Wow. So dia macam family business lah. Betul. Sekarang ni kita ada office dekat, kita punya office HQ dekat Ontario Damansara. Oh. So mostly staff yang untuk operation kat alam tu adik lah. Adik 2 orang. So saya dengan adik lelaki lagi seorang lah. So lebih kurang boleh katakan family business lah. So selepas 10 tahun, boleh cerita ke berapa banyak outletnya, lokasinya di mana? Okey, buat masa sekarang total outlet Gorpis ni kita ada 10 outlet lah. Wow. Sekitar alhamdulillah naik turun tonggang terbalik 10 outlet. Sekitar macam tadi cakap lah, Klang Valley lah. Klang Valley. Kita pernah ada di Johor, pernah ada di Ipoh. Tapi macam cakap tadi lah, naik turun ada yang okey, ada yang tak okey, terpaksa tutup. Dan kita tutup lah.
saya memang sebelum kita pergi jauh, saya kena minta izin ni. Sebab dalam podcast kita ni, saya mungkin nak curi-curi ilmu sikit berniaga ni, boleh kan ni? Sebab ambil pengalaman. Yang mana kita boleh share, kita cuba share lah. Alhamdulillah. So, okay ya. Kita tahu bisnes ni ramai orang boleh buat. Betul. And banyak produk yang ada dekat dunia ni yang boleh dipilih jadi produk. Tapi kenapa pisang goreng cheese jadi pilihan Eddie? Okay. Asalnya tu Asal dia okey, pisang goreng ni kita tahulah daripada mungkin zaman daripada dulu tok nenek kita memang dah ada wajib orang petang-petang lah. Betul, makanan orang cakap tea time yang sinonim lah untuk waktu petang kan, pisang goreng. Jadi idea untuk dapat kita masukkan cheese dekat dalam pisang ni masa 2014 tu, time tu cheese ni baru nak start. Trend cheese lah. Betul, trend cheese ni orang letak dalam curry puff lah, cheese lah, dalam popiang lah, apalah. So kita orang antara yang tak awal lah. Untuk pisang goreng cheese ni, kita orang Gorpis ni antara yang tak awal masa tahun 2014 tu. So dulu 2014, zaman-zaman dulu mana nak cari, macam time tu muda lagi lah, 10 tahun lepas kan, anak-anak muda yang boleh buat pisang goreng cheese, pisang goreng tepi jalan. Cheese kita orang tambah, tapi pisang goreng tepi jalan ni tak ada. So kita orang antara yang tak awal buat. Sebenarnya dapat idea tu dari mana? Pernah tengok benda? Kalau kata pernah tengok sebelum kita orang start ni, kita orang tengok dekat negara jiran kita lah, Indonesia. Dia orang ada buat. Cuma cara perbuatan dia orang tu agak lain lah. Pisang yang dia orang pakai tu lain. Dia orang pakai pisang tanduk ataupun nangka, pisang tu besar sikit. Macam kita dekat Malaysia ni, kita pakai pisang abu. Yes, macam biasa jual kat tepi jalan. Betul. Kebanyakannya pisang goreng yang ada tepi jalan kat Malaysia ni, kebanyakannya pisang abu lah. Masa awal tu, ada timbul tak macam kerisauan? Sebab yelah pisang goreng ni kan macam makanan jalanan. Betul. Tapi you all seolah-olah macam nak commercializekan benda tu. Betul. Of course, orang nampak mesti ada peningkatan harganya. Masa tu rasa risau tak? Diterima ke tak? Masa time tu, itulah tu yang kita orang belajar. Kalau tak ambil risk, tak tahu kan benda tu jadi ke tak. At least bila kita dah ambil risk tu, kita tahu. Kalau menjadi, Alhamdulillah. Tak jadi, kita cuba lagi. Macam itulah masa mula-mula tu. So, buka pun kita orang start tepi jalan. Dengan memodalkan lebih kurang 1,000 rasanya. Tak lebih 1,000. Kita orang beli kanopi. Kita orang beli meja. Benda-benda keperluan lain lah. Keperluan dapur tu. 1,000 dan kita orang set up tepi jalan, niaga. Berdua lah masa? Berdua campur dengan kawan lagi seorang. Time tu kawan pun tengah, dia tak bekerja lagi time tu. Dia orang panggil dan kita orang start lah 2014 tu. Berapa lama tempoh kalau masih ingat lah nak jadikan menu ni start diterima orang? Orang start suka, ramai datang beli. Dia masa mula-mula kita orang start tu obviously memang slow lah. Memang dengan orang tak percaya lagi. Tak percaya lagi, orang tak berani nak try. Apa benda pisang letak cheese? Apa benda pisang. Lepas tu budak-budak muda pula jual ke orang ni, biar betul kan. Selalu nampak makcik tu kita confident lah beli pisang kan. Tiba-tiba dia nampak budak-budak muda ni pandai tak pandai buat kan. Nak berniaga hari ni esok tutup ke. So kita orang buang benda tu, kita orang ambil risk, kita orang betul-betul nekat lah. Benda ni do or die. Sebab time tu pun masing-masing, macam saya pun memang dah berhenti kerja dengan retail. Dulu saya kerja retail. So benda ni nampak potensial tu, branding tu boleh pergi dengan nama kita orang, nama Gorpis tu kan, agak catchy lah walaupun simple. Dia nama short form untuk goreng pisang, jadi Gorpis kan. So macam tu lah kita orang start. Berapa lama agak-agak diterima tu? Orang diterima start tu okay, kita orang start macam biasa dengan harapan benda tu menjadilah. So kebetulan ada kenalan time tu yang berpengaruh lah, orang cakap, yang sanggup tolong datang buat review. Lebih kurang lepas 6 bulan kot, kita orang punya kenalan yang berpengaruh ni datang untuk macam makan post dalam Instagram dan semua. Benda tu skyrocket lah, dia boom. First buat tu kat mana? Kota Damansara, persiaran Mahogany. Nama Padang tu terpanggil Padang Kota. Itu buka kemah tu panas hujan semua hadap. Panas hujan, kemah kena curi, tong gas kena curi. Tu semua kita orang punya pengalaman lah berniaga tepi jalan ni. Tapi kita orang still apply untuk lesen untuk menjaja lah dengan majlis MBBJ.
Tadi Eddie ada cakap kan, benda tu macam orang tak percaya lah, orang macam ragu-ragu lah. Ada ke ingat lagi yang macam terbekas lah? Mungkin kata-kata orang tu yang menghina ke, merendahkan, ada terkesan tak? Seingat saya lah, time kita orang plan nak buka tu, sebelum kita orang start berniaga tepi jalan tu, kita orang ada buat R&D lah. So daripada R&D tu dah siap, kita orang nak try beberapa cheese yang kita orang rasa kena dengan cheese tu lah, sampai kita orang dapat cheese yang betul dengan flavoring yang betul. Kita orang bagi kawan-kawan test dulu. So semua boleh katakan suka benda tu. Dia kata something yang baru lah, benda baru, boleh makan, tak muak, tu yang penting. Tu yang kita orang berani proceed untuk teruskan ni lah, berniaga tepi jalan tu. Bermakna orang sekeliling tu bagi kata-kata positif lah. Positif. So maknanya Eddie sendiri pun dah try banyak macam-macam cheese? Yep, betul. Sebelum kita orang dapat satu cheese cheddar ni, kita orang pakaikan, kita orang pakai satu jenis cheese ni, cheese cheddar lah, cheddar cheese. Kita orang try beberapa brand yang lain. Rasa tu dia agak muak. Dia bila makan tu dia rasa kat sini pernah tu buat kat saya sedap. beli pisang cheese yang tak boleh nak habis. Betul. Tu sebab cheese dia tu ada sedikit campuran barang-barang yang orang cakap macam mana? Bukan telah dia. Apalah, lupa dah perkataan tu. So artificial buat, lah, macam artificial. Ya, betul. Dia tak 100% pure cheese. Tu yang buat bila makan tu dia tangkap kat tekak ni sikit. Macam kita orang punya, alhamdulillah pure 100% cheddar cheese. So bila cheddar cheese yang okey ni, kita kena nak pakai dia. Kalau tak pakai, kita kena chill. Itu menunjukkan cheese tu betul cheese yang quality. Kebanyakan ada orang pakai, bila dia orang fikir cheese je, cheese tu tak okey, kita boleh nampak bila tak pakai pun dia letak kat luar. So ada barang-barang artificial lah kat dalam tu. And saya percaya juga dari 2014 tu, orang penjaja yang jual pisang cheese pun tumbuh dia banyak kan. Banyak. So masa Time tu macam cendawan. Apa yang Eddie pastikan supaya benda ni lebih baik daripada yang lain? Apa keistimewaan Gorpis? Betul lah, masa kita orang buat tu ada jemputan yang jemputan rasanya selepas 6 bulan tu lah, ada jemputan pergi ke TV3 Malaysia Hari Ni. Kita orang time tu pengalaman lah, goreng live kat depan kamera kan, 3, 4, 5 kamera. So time goreng tu berasap-asap kuali. So lepas tu bila kita orang punya slot tu di live dikeluarkan, masa tu live lah kot. Betul lah, live. Lepas tu macam cendawan lah tumbuh. Tapi kita orang percaya kita orang antara yang original, the first one. So yang lain-lain tu kita orang tak perlu risau lah, sebab dia dah jadi macam mana pun, bagi kita orang benda tu dah start copy. Kan exposure kat nama branding kita orang. Dia kena fikirkan branding tu dulu lah. Tapi okey, itu dari start tepi jalan lah. Okey. Berkembang itu berapa tahun selepas tu? Start ada outlet rasanya tahun kedua kot. Awak cepat juga. Kalau nak share kita orang punya journey tu, dalam masa setahun kita orang berniaga tepi jalan tu, nak masuk tahun kedua tu, kita orang ni di-approach oleh selebriti yang sekarang ni asalnya semua orang kenal kot. Nora Danish nak buka kafe time tu. Dia punya nama kopi, dia punya kafe time tu nama Kopi XXO. So time tu kita orang pula tengah trending. So dia approach kita orang untuk join sekali. Maknanya dia orang buka kafe dengan dia orang punya menu. So dia orang untuk side menu tu dia orang nak Gorpis ada kat dalam tu. Time tu yang membuatkan kita orang lagi boom. Tambah outlet kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, macam tu lah. Dan adakah untuk macam nak pastikan kualiti tu bagus, Eddie sendiri ambil inisiatif tanya feedback orang selalu? Apa feedback dia orang? Kita orang selalunya nak tengok benda-benda tu, salah satu cara dia kita tengok daripada komplain lah. Kita tengok komplain daripada Instagram. Time tu pula saya sendiri yang jaga account Gorpis tu. So daripada situ boleh tengok lah, kita tengok kalau kata every time customer tag kita tu, kalau boleh kita tanya sekali macam mana makanan tu. So alhamdulillah time tu
boleh katakan semuanya positif lah. Time tu. Sebab yang buat pun kita orang sendiri. Kita orang yang buat sendiri lah. Saya, adik saya dengan kawan kan. So time tu alhamdulillah. Maknanya benda time tu produk ni boleh diterima makan untuk kita orang punya customer lah. Mungkin ada komplain pun kita orang tanya balik apa masalah. Mungkin kadang-kadang selalunya bila pisang goreng ni dibungkus dia akan jadi lemau, soggy. Itu je masalah dia setakat ni. Dia kalau ikutkan kat depan ni, bagusnya Goldfish ni dia ada macam-macam flavor. Betul. And kalau kita tengok depan mata ni, dia rasa macam nak makan semua. Semuanya menarik. Okay, dari Eddie sendiri sebenarnya yang mana yang kat sini best seller and personal favourite Eddie? Macam sekarang ni lah, daripada dulu sampai sekarang lah. Kalau kata favourite, saya suka flavor coklat ni. Coklat Ferrero nama dia. Ferrero. Tengok pun dah macam meleleh kan. Dia berkilat-kilat. Sebab dia rasa dia lebih kepada hazelnut paste. Lebih kurang macam orang cakap Nutella punya rasa lah. Okay. So yang ni antara yang Ferrero tu. Ferrero, one of the best seller lah. Nombor 2 ataupun 3 kita boleh katakan coklat ni dengan Original ni cheese lah yang kita cakap lari macam mana pun nak pakai yang original juga. Betul. Yang kosong pun kita ada juga. Pisang goreng kosong, tapi itu kita tak masuk dalam ni. Maknanya kalau boleh order juga. Boleh order. Itu kita bagi nama dia style sikit, plain Jane. Nama kena style. Kalau personal favorite yang mana? Macam tadi lah saya cakap Ferrero ni. Ferrero lah sebab saya lebih suka rasa kepada coklat-coklat ni rasa kan. Sampai tak suka coklat. Yang lain juga apa je? Boleh cerita ni? Okay, macam ni Ferrero tadi saya cakap. Yang ni kalau boleh nampak coklat. Rasa yang sama lah coklat. Cuma yang ni block kita parut dia. Kita punya trademark lah parut. Ni original. Cheese dengan brown sugar. Ini kita punya caramel, salted caramel. Ini green tea, matcha green tea. So the colour dia naik sikit lah. Okey, yang untuk yang kotak yang kedua ni, yang ni kita coconut pandan lah, flavor baru kita. Baru launch 2 minggu kot. Coconut pandan. Rasa makan rasa tropical terus boleh terbang. Lepas tu yang ni kita punya butterscotch. Alright. Kinder pun baru juga. Oreo biasalah, Oreo crumb tu dengan tiramisu. Setakat ni ada 10 flavor. Dekat setiap outlet akan ada 10 flavor ni. Betul, sama. Semua sama. And biasa kalau orang datang tu, kalau mesti rambang mata ni nak pilih yang mana, tengok gambar cantik. Betul. Kalau yang macam first time, kita orang selalu recommend untuk beli yang set campur macam ni. Ada set campur. So next time bila dia tahu mana yang dia suka, dia boleh order ala carte tu lah. Macam tu lah. Memang itu nak mudahkan dia orang belilah juga. Betul. Yang mana kan tiba datang kita boleh nampak Allah, boleh nampak blur kan. Tapi Edi, kalau boleh share lah kan, apa cabaran Goldfish ni dari mula sampai sekarang ni? Kalau nak share kan, kira macam harga raw material tu lah. Pisang berubah-ubah. Semua boleh katakan, especially kita orang punya cheese. Sebab cheese kita orang imported. So bila imported ni main dengan currency. So supplier pula tak boleh buat apa. Bila currency kita drop, benda akan jadi mahal. Tapi bila currency kita okey, dia still harga yang sama juga. Salah satu cabaran dia, harga jualan kita dengan harga kos tu lah menjadi cabaran sikit. Sebab margin tu sentiasa berubah. Betul. Sebab customer kat luar mungkin tak semua yang faham. Sebab dia orang punya mindset still, apa benda ni bro, pisang goreng je, takkan nak harga sampai RM11. Tapi barang yang kita orang pakai tu dia orang mungkin tak tahu, kan. So antara salah satu cabaran niaga tu, itulah dia nak tukar mindset. Dia kata pisang goreng tepi jalan je start. Pernah ada orang memang confront depan-depan benda tu, asal mahal sangat? Ada. Tapi the way dia orang cakap tu kita orang boleh terima lah, kan. So kita ambil benda tu, just take note, try to adjust kat mana yang kita boleh adjust. Tadi Eddie ada cakap dia ada macam ada jatuh bangun. Maknanya pernah ada lebih banyak stall sebelum ni. Paling banyak pernah ada berapa? Kita pernah ada sampai 15. Macam saya cakap je lah, saya pernah ada kat Johor Bahru, saya pernah ada kat Ipoh,
Kami pernah masuk sampai ke Singapura juga. Mungkin faktor apa yang buatkan dia tak bertahan? Menu tu tak diterima di sana ataupun susah nak manage? Susah nak manage juga. Sebab distance kan. Time kita orang mula-mula nak buka outlet macam kat Johor tu pun saya sendiri yang pergi turun. Boleh katakan dalam 6 bulan jugalah berkampung kat Johor ni. Alhamdulillah time tu okey. Time tu saya buka dengan Aidil punya kafe. Aidil Abang apa Aidil Zafwan. Zafwan, ya betul, Zafwan. So dia buka time tu kafe nama Zeven. Dia punya kafe lah. So kenalan juga. Cakap Eddie, jom masuk buka satu kan kat situ. So buka kat Johor dia punya kafe. So dari situ kita orang dapat database customer daripada Singapura juga. Tu yang boleh buat kita orang selepas tu kita orang masuk Singapura. Tapi bila distance tu dia jadi nak manage tu kita kena ada someone yang betul-betul kita boleh percaya lah untuk handle. Tapi bagus lah Eddie ni. Dia banyak kenal orang-orang hebat lah. Kebetulan kenal lah. Dia kenal atas kenal. So macam masa mula-mula nak buka dekat sama dengan Aidil Zafwan punya tu, macam mana perbincangan tu? Eddie yang approach dia ke ataupun dia yang jemput ke? Sama-sama sebab kita orang kenal. Dia pun ada plan nak buka kafe. Lepas tu dia pun macam tahu saya buat pisang ni. Dia cakap jom lah Di kan. Dia bagi satu, tapi kita still nyewa lah. Gorpi still nyewa. Dia buatkan satu space untuk kita orang dekat luar tu. Set up cantik. Kafe dia pun cantik. Cantik betul kafe dia time tu. Tapi sayang lah dia pun ada masalah nak manage. Sebab dia time tu pun ni cerita 6-7 tahun lepas kot. Memang dia tengah in lagi bola kan dengan JDT kan. Busy kan. Memang dia fokus kat bola kan. Betul. So itulah cerita dia. Tapi Eddie, kalau tak kisah secara peribadi mengenali Aidil Zafwan tu orangnya macam mana? Very humble lah dia. Wah. Betul. Humble. Lepas tu nama dia dekat Johor tu memang besar. Dekat Malaysia pun besar. Betul. Captain Malaysia masa tu. Betul. Tapi kalau kat Johor ni orang punya ikon kan dia tu lagi boleh nampak, kita boleh nampak depan mata kan. Bila orang buka tu memang ramai orang datang makan. Tapi dengan kawan-kawan dia okey je. Okey. Sama setiap orang yang sama lah. Betul. Humble, cakap pun senang, mudah. Tak ada nampak nak kembang ke apa kan. Itu yang boleh jadi kawan tu. Memang masih kontak sampai sekarang? Alhamdulillah masih kontak. Cuma tak serapat dululah. Tapi kalau jumpa tu kan? betul. Tapi itulah kadang-kadang seronok bila ada orang yang ada kelebihan, dia bantu kawan-kawan yang lain. Betul, kan? Itu jadi contoh dengan orang lain juga. Betul. Sebab orang selalu cakap kalau kita mesti dengar orang cakap Melayu ni mana boleh berniaga sebelah-sebelah. Sentiasa menjatuhkan sebenarnya ada je. Yang tak ada pun ada juga. sepanjang pengalaman 10 tahun ni lah, antara apa momen yang bagi Eddie paling manis dan paling pahit kalau boleh share? Antara yang manis lah, kita orang pernah dijemput oleh kita punya ex-PM lah, time tu Tun Mahathir. Datang ke rumah anak dia Tan Sri Mozani. Time tu dia orang ada, lupalah majlis apa. Kita orang antara brand yang pernah dijemput untuk buat catering dekat memang rumah dia nak pesan cheese lah. Betul. Time tu rasa betul-betul antara local brand yang menjadilah time tu. Alhamdulillah lah. Bukan senang nak masuk rumah macam tu kan. Kalau tak kualiti dia takkan terima. Betul. So kita orang pun time tu mengeletar lah nak buat, walaupun bukan live kan. Dia maknanya kita serve ready kan, guest datang ambil je kan. Berapa kuantiti lah kalau event macam tu biasa kena prepare? Time tu kita orang bawa pisang untuk satu malam tu dalam 40 kilo kot. Satu malam je? Satu malam. Settle? Settle ada semua? Settle lah. Sebab benda pun guest pun datang ambil je. Yang mana bungkus bawa balik pun ada. So kita orang just prepare, habiskan lah 40 kilo tu. Ada macam Tun sendiri ambil ke? Ada gambar semua ada. Lama punya cerita. Time tu lah. Nanti share gambar tu Boleh. Lepas tu kalau kata pahit, macam semua orang rasa kot masa time COVID tu kan, terduduk lah. Time tu semua kebanyakan yalah rakan-rakan niaga yang lain pun kita boleh nampak time tu terduduk kan. Tapi termasuk kita orang. Cuma selepas terduduk tu kerajaan bagi pula delivery untuk
still berjalan kan. Time tu kita orang start. Yang masa PKP first yang tak boleh keluar semua tu lah. Betul. Duduk rumah semua jadi bengong, tak tahu nak buat apa. Saya time tu saya lebih kepada macam freelance MC, buat event, konsert ke apa kan. Still pun putus. Ya. Duit simpanan saya habis. Betul. Dan tak ada apa tinggal. So saya faham lah kalau cakap orang berniaga masa tu kan. Betul. Antara kita orang punya pengalaman yang down lah time tu. Lepas COVID tu mudah tak nak bangkit? Dah lain dah. Kalau kata tanya sekarang before dengan after COVID, rasanya semua nakkan niaga yang lain pun benda yang sama kot. Impact itu dah jadi lain lah. Customer pun dah start fikir 2-3 kali macam mana nak berbelanja kan. Dia dah jadi lain lah mindset lepas tu. Wah. Tapi itulah susah payah macam mana pun dah 10 tahun dah. Betul. Alhamdulillah 10 tahun naik turun tunggang terbalik. Bila berdiri depan outlet, depan kafe ni, apa perasaan tengok Goldfish ni aku yang mulakan dulu? Alhamdulillah rasa tu ada rasa seronok lah. Nak kata bangga tu rasanya jauh lagi kot perjalanan kan. Tapi rasa seronok sebab daripada Goldfish ni sendiri kita dah banyak membantu staff-staff yang ada kerja lah. Maknanya even saya sendiri dulu pun sebelum kahwin, duit Goldfish ni lah, income dari Goldfish ni saya kahwin, income dari Goldfish ni adik kahwin, income dari Goldfish ni lah kawan kahwin. So benda tu saya rasa bangga lah. Kalau orang macam kan banyak, sila bang, tak ada masalah. Boleh. Masuk. Sebelah boleh, sini boleh. Apa kalau orang macam budak-budak lah, baru nak belajar berniaga, sama juga modal tak besar, nak pergi jalan, jumpa Eddie minta nasihat apa yang biasa Eddie nak sampaikan kepada orang? Itulah kalau kata sekarang pun the way budak-budak baru nak berniaga ni pun dah lain dah. Yang lebih more, kalau tanya saya sekarang personally saya nampak benda ni dah towards digital punya platform lah. So kalau dia nak start boleh je. Tapi macam saya cakap lah, risk tu kena ambil. Jadi tak jadi alhamdulillah teruskan. Tak jadi kita cuba lagi. Perkataan paling penting berani lah. Semua nak cakap niaga ni, nak kata semua orang berniaga boleh berniaga pun tak juga. Kalau semua orang berniaga siapa yang nak membeli kan? Betul. Tapi kadang-kadang mindset orang ni pula dia rasa dia boleh buat tapi sebenarnya tak boleh buat. Dia macam tu ada juga. Tapi kalau rasa boleh buat tu, study produk macam mana, study dulu, buat survey benda semua, boleh pergi then anggar je. Tapi mungkin sekarang ada advantage kan sebab ada course viral yang lebih. Betul. Ada TikTok semua kan? Betul. Dulu tak ada. Dulu ada lah. Macam kita keluar, kami keluar. Zaman tu mungkin Facebook, IG je. Itu saja. Betul. Sekarang TikTok ni sampai tak boleh follow lah. Dia punya tu. Tapi kena juga ikut. Kalau tidak tertinggal lah. Jadi dia tak cukup syarat sebenarnya kalau dalam Harimau Malayan tak sembang pasal bola. So layan bola mana layan? Tempatan luar negara, liga mana yang biasa? Yang selalu buat melekat kat rumah ni time EPL lah. EPL. Sabtu, Ahad. Timnya mana? Tim yang paling perform sekarang lah. Manchester United. Paling perform dalam segala side. Media punya side pun yang perform. Macam kami yang bukan fan MU sebenarnya berterima kasih sebab kadang-kadang MU dia banyak menghiburkan kami juga. MU juga. MU kan? Gurau juga. Yang marah gurau. Okay, so sejak bila suka MU? Lama juga. Cuma tak adalah nak kata Zaman siapa? Zaman tu zaman Beckham lah kot. Tak kata nak kata true sangat tak. Tapi sukalah. Saya lebih suka kepada gameplay. So mana big game atau team yang fun untuk tengok, saya suka tengok. Selalunya EPL lah dengan dia punya penyokong dia kan. Vibe dia. So bila tengok tu seronok lah. Saya walaupun bukan penyuka MU tapi zaman Beckham dulu, saya memang tengok game MU sebab saya nak tengok Beckham. Saya memang gila Beckham masa tu. Pergi sekolah pun rambut belah tengah. Dulu zaman dulu. Tapi lepas dia pergi Real Madrid, dia jadi tak ni. Saya lebih kepada Arsenal lah. Arsenal pun okey sekarang. Sekarang baru nak okey. Okay, all time favorite player MU siapa? All time lah. Memang pergi Beckham juga. Beckham. Dia sebab main bola posisi dia ke apa? Tak tahulah nak cakap. Saya memang main midfield lah. Cuma hantaran tu tak adalah macam dia. Kepala rasa macam hantar macam dia tapi bola tu pergi tempat lain lah. Tapi tahap hardcore tu untuk MU ni per 10 tu berapa boleh cakap? 7, 6, 7 lah.
Tak adalah hardcore sangat. Cuma dream tu satu hari kalau ada rezeki memang saya nak pergi Old Trafford. Nak pergi tengok satu game lah. Tak kisahlah lawan Cak Ayam ke lawan Sama Cak. lah. Memang simpan juga. Kalau boleh nak pergi Emirates kan. Nak pergi kan, nak rasa kan. Betul. Sepanjang jadi fan MU ni, faham lah kalau kat mana-mana dia, kalau ada MU je ramai haters dia kan. Tapi Eddie anggap benda tu fun ataupun kadang-kadang menyakitkan hati ke? Dua-dua dia. Bila tengok sekarang tu sakit hati. Tapi nak tengok juga. Sebab kadang-kadang kita rasa macam apa benda kau buat ni kan, si manager kan. Benda-benda tu seronok lah tengok. Kalau kata bab kena bahan tu pun kadang-kadang kita sendiri yang bahan menu kat dalam grup tu kan. Tapi itu yang best dia tengok bola. Betul. Kita menang kita bahan orang lain. Betul. Kita galau orang bahan kita. Cuma sekarang ni sedap. Kalau nak bahan memang tim menu kan. Tak ada tim lain yang sedap sekarang kalau nak bahan. Tambah-tambah lagi Anthony tu kan. Betul. Tapi kalau zaman saya memang saya punya rival, saya Arsenal. Rival saya MU. Sebab zaman fanatik tu memang rival Vieira, Roy Keane. Betul. Time tu memang dua-dua tu kalau Eddie sanggup mati. Sampai sekarang anggap rival terbesar apa? Liverpool? City? Sekarang kalau kata menu memang dengan City lah. City. Memang benci habis lah. Benci apa ya? Satu tahun pula tu. Pernah join macam tengok bola sekali dengan fan City ke? Pernah sini? Pernah, sebab Gorpis kita ada satu dekat Kelana Jaya. Kelana Jaya ni memang tempat budak-budak tengok bola. Memang sebab dia ada big screen semua kan. Dekat mana tu? Kelana Jaya. Nama tempat tu Hawkers Avenue. Dia dekat satu row dengan indoor go-kart extreme park. Pedok? Ya betul. Tu pot kotor juga tu. Betul lah, City punya fans selalu gather kat situ. Orang tunggu dalam kereta je pegang kayu. Macam tu lah. Tapi situ selesa lah tengok bola. Ya. Macam Aruma dia pergi kan. Situ okey lah. Itu kira macam bagus di tempat tu. Memang berbilang tahun semua kumpul kat situ. Betul, besar. Arsenal pun gather kat situ, Real Madrid pun gather kat situ. Menarik lah. Tengok bola situ okey lah. So pernah lah bercampur dengan dia orang ni. Tapi cuma kita tak ada lah hardcore sampai nak kena bising-bising kan. Just enjoy the game lah. Okay, soalan sensitif sikit. Ten Hag, keep or sell? Keep or sack? Bukan sell, sack. Kalau tanya saya punya opinion personally sack kot. Sebab salah satu sebab lah yang saya banyak chance sangat pun. Banyak chance. Lepas tu tak tahulah, macam manager ni macam bagi saya pula, dia the way macam cup die pula. Tak. Ini dia dalam suara fan dia tak ada betul salah. Okay, macam dia communication kena, orang cakap kena at the highest level lah. Macam nak kita nak communicate dengan player kan. Tapi kadang-kadang tengok masa dia kena interview pun kita boleh tengok the way dia jawab tu kan. Kau jawab macam tu pun macam mana kau nak communicate dengan kau punya player kan. Lebih kurang itu apa yang saya punya personal punya opinion lah. Sebab tu lah minta kena sack, cari someone yang ada more karisma ke apa. Siapa dream manager kalau nak ganti dia tu? Tak tahulah. Kalau kata masa sekarang ni kalau boleh nak balik select. Kan? Kalau boleh. Tapi kan, sebab dia je yang ada aura yang boleh bantai player-player ni kan. Tapi rasanya macam tak. Kalau selain dia, ini Zidane lah kot. Tapi Zidane pun ada masalah communication. Kan? Dia tak boleh cakap English. Yang rumah-rumah ni Zidane, Southgate. Southgate tak apalah. Boring lah tengok England main. Kan? Kalau ada player yang dream, tak kira dah bersara ke apa, sebenarnya teringin nak tengok dia main MU tapi tak ada sampaian siapa. Yang dah bersara dulu, yang teringin nak dia main MU tapi tak dapat. Lepas tu kita tanya pula yang akan datang ni, siapa nak beli, teringin nak beli. Yang dah bersara, yang abang dah teringin bersara, tak dapat siapa? Siapa lah, dah bersara. Macam Beckham pun dah bersara juga. Yang tak pernah main MU, yang abang rasa okay. Selain Ronaldinho kot. Macam kena lah dengan skill Brazilian dia kan, masuk kat dalam MU tu. Macam kena lah dengan dia. Minat dekat dia. Kalau in the future yang abang impian nak dapat tengok dia main MU siapa? Player tengah main sekarang siapa lah kalau yang paling okey pun. Mungkin nak rampas Haaland ke tak ada? Haaland tak minat Tak minat. Macam robot lah dia. Siapa tak ada seni lah. Rasa best. Tahu yang ada seni siapa lah player Real Madrid sekarang? Palmer pun okey lah. Player Real Madrid kot. Siapa lah? Mbappe kot. Oi. Rasa kena lah superstar masuk MU kan.
Player-player macam tu. Macam saya tak minat MU, tapi MU dia suka ambil player-player yang saya suka. Henrik Larsson, Ibrahimovic, itu Betul lah, player yang saya betul lah. agungkan masa MU. Dia geram dia tengok kan. That time lah. time Alex pegang kan. Yes. Dia boleh tarik player-player ni. Sekarang terpaksa bayar lebih ya. Betul. Nak jadi baru. Tapi itulah. Semua tim pun dia rasa turun naik ni. Betul lah. Manalah tahu. Kalau macam abang ada power pegang MU tu sendiri, sekarang ni apa yang abang nak buat? Sekarang ni selain daripada set manager. Tak pernah terfikir. Saja borak-borak. Kalau dapat pegang menu Uish, tak pernah terfikir tu. Wildest dream tu. Tapi macam mana pun memang nak kena sack lah manager tu. Itu dulu lah pasti. Memang kena sack manager tu dulu lah. Sebab kalau kata management pun nampak macam dah start ada changes lah. Kan? Tapi itulah, manager pula tak kena. Cuma sekarang nak tengok dia punya, nak tengok perubahan dia tu lah. Macam mana kan. Seronok juga tengok progress dia orang tu. Daripada teruk naik kan. Sebab macam kami pun sebelum dapat 1-2 season ni punyalah teruk Arsenal. Betul lah. Sabar juga kita. Betul lah. Kan? Yang penting kita bukan di kalangan glory hunter. Betul. Macam fan Chelsea macam ni. Betul. Tiba-tiba jadi City punya tiba jadi City punya fan kan. Lagi tak boleh belah lah benda tu. Kita setia kan. Naik turun tengah terbalik benda tu biasa. Itu kena ingat Okey, Eddie sendiri memang main bola? Main. Macam seminggu sekali. Sosial memang lah. Sosial lah. Memang wajib main lah. Sebab tu je salah satu cara nak sukan kan. Kau nak pergi gym, nak pergi gym tu tak sampai kan, susah nak cari disiplin tu. Nak pergi jogging pun jarang-jarang, tapi sekarang ni bola seminggu sekali memang wajib main. Antara apa? Pernah ada macam pencapaian ke ada? Tak ada lah. Memang just for fun je lah. Sebab masa dulu masa kita orang lagi kerap main pernah lah. Friendly, kita orang main kat Jakarta, kita orang main kat Bali, kita orang main kat Phuket. Tapi tu arrangement sendiri lah antara tim kita orang ni dengan ada kenalan di sana. Sambil jalan-jalan, makan, main bola. Adalah international cap tu. Baik. Itu dah kira bawa nama Malaysia kan tu. Betul. Betul. Okey, banyak dah kita borak sebenarnya daripada latar belakang sejarah golpis sampai ke minat dalam bola sepak, semua cita-cita. Last kali Eddie, untuk kita sebelum kita tutup kita punya podcast ni, apa impian terbesar Eddie sebagai seorang founder golpis, nak melihat golpis ni sampai tahap mana? Itulah, kalau tanya daripada dulu lah, kalau kata bawa brand golpis ni, boleh katakan sekarang ni brand lokal lah. Memang lokal, 100% lokal. So kalau boleh tu kita nak pergi ke, kalau ada rezeki kan, jumpa orang yang betul ke, haluan yang betul, kita nak bawa local food kita ni pergi international lah. Kan, tu dream dia. Sebab kenapa brand-brand luar international boleh masuk ke Malaysia kan? Sebab kalau kata dalam line finger food, pisang goreng cheese ni, kita orang antara yang alhamdulillah tahan sampai ke hari ni. Dulu banyak, memang banyak. So untuk maintain tu banyak challenge dia lah. Kita orang memang kena terpaksa jual, pergi volume, so that baru kita ada profit tu. Macam mana kita tengok orang sekarang sibuk nak makan dessert Korea, dessert Jepun. Mungkin one day orang Jepun, orang Korea nak cari dessert Malaysia, dia cari golpis. Tak mustahil kan? Tak mustahil. Kita orang pernah ada dapat approach daripada Korea dengan Brunei, tapi benda tu halfway lah. Mungkin daripada situ je lah, deal pengalaman daripada situ, mungkin lepas ni boleh try lah kot kan, kalau ada, insyaAllah. Ada tak apa-apa impian juga yang melibatkan mungkin golpis nak melibatkan diri dalam pada industri sukan dekat Malaysia ni, mungkin ada bantu, ada join mana-mana club, kolaborasi pasukan macam, bola, ada plan macam tu juga? Macam itulah, kita orang punya antara collaboration yang saya rasa menarik lah dengan Harimau Melaya punya page kan. Ada kena-mengena dengan sukan juga. Rasa tengok macam Harimau Melaya punya page dengan golpis tu rasa macam cantik pula duduk sebelah-sebelah. Color dah sama kan. Macam kena so, kan. More to come lah. InsyaAllah kan. Mana tahu satu hari boleh sponsor tim-tim yang mana baru nak naik kan. Tapi nak sponsor tu pun nak kena duit juga. Mula dengan sosial-sosial. Jersey ada tulis golpis kan. Ada pernah buat lah dulu dengan tim-tim yang lain kan. Alright. Terima kasih Eddie kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama Aur. Kami di Harimau Malaya doakan semua perancangan, semua impian dipermudahkan dan didapat terlaksana ya. InsyaAllah. Amin. Kita sendiri nak tengok golpis
gah mengharumkan nama Malaysia. InsyaAllah, sama-sama lah kita doakan. Yeah. So terima kasih sekali lagi kepada anda juga yang follow podcast ni dari mula sampai habis. Support semua social media kami, subscribe YouTube channel kami. Dapatkan juga merchandise terbaru kami. Jersey cantik-cantik ni banyak. So jangan lupakan peluang selagi stok masih ada. Jumpa lagi. Jangan lupa nak minum petang, nak snacking semua. Gold Piece pilihan terbaik. Assalamualaikum. Bye bye.